Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi buku yang akan saya kongsikan pada kali ini ialah buku Lembaga Hidup karya Buya Hamka. Buku Lembaga Hidup karya Buya Hamka ini secara keseluruhannya menceritakan hak-hak dan kewajipan-kewajipan yang perlu kita faham dan tahu sebagai seorang manusia yang hidup dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam buku ini Buya Hamka menjelaskan hak-hak dan kewajipan-kewajipan itu, baik dari sekecil-kecil hak sehinggalah sebesar-besar hak, iaitu hak kita kepada masyarakat, kepada Allah, kepada keluarga dan kepada diri sendiri. Jadi sebelum saya berkongsi beberapa poin daripada buku ini, sangat suka untuk saya menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan perkataan lembaga. Perkataan lembaga ini atau bahasa mudahnya ialah acuan. Tembaga acuan. Maksudnya sesuatu itu akan terhasil bentuknya mengikut bentuk acuan. Kalau saya boleh relatekan, judul buku ini Lembaga Hidup, dengan kandungan buku ini sendiri ialah seperti Buya Hamka ingin mengajar kita membentuk satu kehidupan yang tertegak di atas hak dan kewajipan yang terlaksana, yang betul, yang tepat. Begitulah lebih kurang. Jadi kita berpindah kepada poin yang pertama, iaitu apa yang dimaksudkan dengan kewajipan. Kata Buya Hamka, kewajipan ini ialah sesuatu yang kita buat kerana kita tahu kita perlu buat. Kita buat berdasarkan hati kita, bukan kerana faktor-faktor luaran seperti peraturan, arahan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Buya Hamka membahagikan kewajipan ini kepada 4 pembahagian. Yang pertama, kewajipan kepada diri kita sendiri, iaitu kita bekerja untuk memenuhi hak-hak kita sendiri. Yang kedua ialah kewajipan kita kepada masyarakat, iaitu kita melaksanakan kewajipan kita untuk memenuhi hak-hak masyarakat, untuk melestarikan, untuk menstabilkan, untuk mengekalkan keharmonian kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga ialah kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kewajipan kita kepada Allah ini sebenarnya ialah tunjang kepada segala kewajipan yang lain. Apabila kita faham kewajipan kita kepada Allah, maka akan tertegaklah kewajipan-kewajipan yang lain. Dan yang keempat ialah kewajipan kita kepada makhluk-makhluk lain. Dan saya tidak ingin berkongsi setiap kewajipan ini, kecuali kewajipan kita kepada masyarakat. Apa yang menarik ialah Buya Hamka mengatakan setiap orang sebenarnya kewajipan dia berbeza-beza berdasarkan kesanggupan kita, berdasarkan kemahiran kita. Sebagai contoh, kewajipan seorang doktor tidak sama dengan kewajipan seorang askar. Kewajipan seorang murid tidak sama dengan kewajipan seorang guru. Dan kita tidak boleh mengatakan kerana perbezaan kewajipan ini menjadikan kita ini lebih mulia daripada orang lain. Tidak. Kita tidak boleh mengatakan seorang doktor itu lebih mulia daripada guru dan sebaliknya. Kerana setiap orang, kewajipan yang dimainkan ini meninggalkan kepentingan, ada signifikannya yang tersendiri kepada masyarakat. Dan apa yang menarik juga ialah apabila kita faham kewajipan kita, tidak akan ada satu perasaan bangga diri ataupun dengki-mendengki ataupun jatuh-menjatuhkan. Kerana kata Buya Hamka sebagai contoh, kita berilmu, kemudian kita mengajar satu ilmu kepada orang lain. Kalau kita faham kewajipan kita sebagai seorang yang berilmu, yang perlu mengajar ilmu kepada orang yang belum tahu, maka kita tidak akan merasakan diri kita besar kerana berilmu dan mampu mengajar ilmu itu kepada orang lain. Kerana kita faham apa yang kita lakukan hanyalah sebatas kewajipan kita dan kesanggupan kita. Jadi tidak ada apa-apa yang ingin diperbesarkan, dimuliakan, kerana apa yang kita buat memang sebatas kewajipan kita. Saya juga ingin berkongsi sedikit keterkaitan antara hak dan kewajipan. Ialah sebagai contoh, kewajipan ini kita beri, hak ini kita terima. Sebagai contoh, seorang ayah kewajipannya membesarkan anak. Jadi dia mencari duit dan sebagainya. Kerana hak seorang anak ialah mendapat perlindungan ataupun penjagaan yang baik daripada seorang ayah. Manakala kewajipan seorang anak pula ialah menghormati ayah, kerana hak ayah ialah mendapat kehormatan daripada seorang anak. Jadi begitulah yang menarik antara hak dan kewajipan ini. Dan buku ini ditutup dengan satu hadis, iaitu tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai
sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana apa yang dicinta kepada diri dia sendiri. Hadis ini sebenarnya telah menyimpulkan seluruh kandungan buku ini kerana apabila kita faham, apabila kita cinta saudara kita seperti apa yang kita cinta kepada diri kita, sebenarnya ia akan menggerakkan kita untuk melaksanakan kewajipan kita dengan sebaiknya dan untuk kita memelihara hak kita dan hak masyarakat dengan sebaiknya. Dan ini akan menatijahkan satu kehidupan yang sempurna kerana ya, kita juga inginkan kehidupan yang sempurna sebagaimana kita inginkan saudara kita merasai kehidupan yang sama. Jadi begitulah perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.